Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita akan belajar unit 3, okey, permainan kategori serangan. Okey, dalam permainan kategori serangan ada dua permainan yang akan kita belajar, iaitu yang pertama bola sepak dan yang kedua bola jaring. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan bola sepak dulu. Okey, cikgu tahu kita dah belajar dah hari tu, okey, permainan bola sepak semasa kita belajar semasa di sekolah itu secara bersemuka. Okey, jadi untuk hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey. Okey, kita tengok dulu apa itu permainan bola sepak. Okey, bola sepak merupakan sejenis permainan yang dimainkan oleh dua pasukan. Okey, setiap pasukan tu perlu ada 11 orang pemain. Okey, sekiranya pasukan tu ada 7 orang pemain sahaja, okey, permainan tidak boleh dimulakan. Okey, tujuan permainan ni untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Okey, untuk menjaringkan gol. Okey, satu perlawanan biasanya dibahagikan kepada dua separuh masa. Iaitu separuh masa pertama, okey, rehat dan sambung separuh masa kedua. Okey, peruntukan bagi setiap separuh masa ialah 45 minit. Okey, jadi jumlah masa permainan yang sebenar ialah selama 90 minit. Okey, pasukan yang menjaringkan bilangan gol yang paling banyak ialah pemenang. Okey, jika tidak ada gol yang dijaringkan atau kedua-dua pasukan tu mendapat bilangan gol yang sama, kedua-dua pasukan adalah dikira seri lah. Okey, permainan bola sepak merupakan permainan yang paling popular di dunia. Okey, permainan bola sepak merupakan sukan nombor 1 dunia. Seterusnya kita tengok, okey, Persatuan Bola Sepak yang menguruskan permainan bola peringkat antarabangsa ialah FIFA. Okey, kalau di Malaysia persatuan yang menguruskan ialah FAM. Okey, FIFA menganjurkan pertandingan Piala Dunia untuk lelaki dan perempuan 4 tahun sekali. Okey, ini ialah padang, okey, padang bola sepak. Okey, dan setiap padang perlu mempunyai kotak penalti, okey, tanda penalti, okey, ada bulatan tengah, okey, di mana bola akan dimulakan di bulatan tengah. Okey. Yang ni ialah contoh kedudukan pemain. Okey, kedudukan ni tak semestinya macam ni. Okey, jurulatih boleh menentukan, okey, pemain dia nak duduk macam mana, nak berdiri macam mana, nak guna strategi macam mana. Ini ialah contoh yang dia bagi. Okey, F ialah pemain penyerang, M ialah pemain pertengahan, okey, pemain tengah, D ialah pemain pertahanan dan G ialah penjaga gol. Okey, cuma setiap pasukan perlu memastikan ada 11 orang pemain sahaja. Kalau lebih perlu keluarkan, atau kalau kurang perlu cukupkan. Okey. Dalam permainan bola sepak ni terdapat beberapa kemahiran yang awak semua perlu tahu. Antaranya hantaran, okey, menerima bola, okey, menanduk, tackle, menggelecek, okey, dan menjaga gol. Okey, kita tengok dulu hantaran lirik. Okey, hantaran lirik ni dia digunakan untuk melakukan hantaran kepada rakan yang berada pada jarak yang dekat. Okey, hantaran ini kita dapat lakukan hantaran yang cepat, pantas dan tepat kepada rakan. Okey, seterusnya menghantar bola secara lambung. Okey, yang tadi hantaran lirik kepada rakan yang dekat. Okey, hantaran lambung kepada rakan yang berada pada jarak jauh. Okey, selain itu kemahiran ini juga boleh digunakan untuk menghantar bola kepada rakan yang dihalang oleh pemain lawan. Okey, kemahiran ini juga boleh digunakan untuk menjaringkan gol dari jarak jauh. Okey, kemahiran menanduk, okey, digunakan untuk menjaringkan gol. Okey, selain itu digunakan semasa menahan bola lambung daripada pihak lawan ataupun kawan kita sendiri. Okey, kemahiran ini juga boleh digunakan untuk menghantar bola kepada rakan pasukan. Okey, ni gambar untuk kemahiran
menandung. Okey, seterusnya menggelecek. Okey, kemahiran yang penting dalam permainan. Okey, menggelecek bermaksud bergerak dengan bola sambil mengelak daripada di-tackle oleh pihak lawan. Okey, kemahiran ini boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Okey, anda boleh menggunakan semua bahagian kaki untuk menggelecek bola. Okey, dalam permainan bola sepak ni kita menggunakan kaki lah kan. Okey, seterusnya kemahiran bertahan. Okey, selain merampas kembali bola daripada pihak lawan, kemahiran tackle yang baik akan meningkatkan keyakinan seseorang pemain. Kenapa kita kata dapat meningkatkan keyakinan? Sebab kita dapat mencuri, merampas bola daripada pihak lawan. Sebab itulah dapat meningkatkan keyakinan kita. Okey, tujuan utama pemain pertahanan adalah untuk mengurangkan peluang menjaring. Okey, kita menyukarkan pihak lawan untuk menjaringkan gol ke kawasan kita. Okey, pemain seharusnya merapatkan diri dengan pihak lawan, membayanginya dan menunggu pemaksaan yang sesuai untuk melakukan tackle. Okey, seorang pemain pertahanan tu dia perlu tahu bila masa yang sesuai untuk melakukan tackle. Tak boleh melakukan tackle secara melulu. Okey, seterusnya kemahiran menjaring. Okey, tujuan utama semua permainan kategori selangan ialah untuk memasuki kawasan pihak lawan dan melakukan jaringan. Okey, pasukan yang menjaringkan lebih banyak gol ialah pemenang. Gol boleh dijaringkan dengan menggunakan semua bahagian anggota badan kecuali tangan. Okey, dalam permainan bola sepak, tak boleh menggunakan bahagian tangan. Okey, kemahiran yang terakhir ialah kemahiran penjaga gol. Okey, tugas utama seorang penjaga gol ialah memastikan bola tidak membolosi gawangnya. Okey, hanya penjaga gol sahaja yang dibenarkan menggunakan tangan. Okey, kalau pemain lain, kalau dalam kawasan kotak penalti tu pun tak boleh nak guna tangan. Penjaga gol sahaja yang dibenarkan. Okey, penjaga gol ialah benteng pertahanan yang terakhir. Okey, penjaga gol perlu tangkas untuk menghalang bola daripada melepasi pintu gawang dia. Okey, penjaga gol perlu berkomunikasi dengan rakan, terutama pemain pertahanan. Okey, maksudnya penjaga gol ni kena bagi arahan yang jelas kepada pemain-pemain dia. Okey, barulah kawan-kawan dapat memastikan pihak lawan tidak dapat menjaringkan gol dengan mudah. Okey, baik. Jadi itu sahaja dalam tajuk bola sepak ni. Okey, apa yang awak semua perlu faham dalam permainan ini ialah perlu tahu berapa bilangan pemain dalam setiap pasukan. Okey, berapa minit masa yang diperuntukkan untuk separuh masa pertama, separuh masa kedua dan juga masa penuh permainan. Dan juga kemahiran-kemahiran yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, itu sahaja yang perlu awak semua faham berkenaan dengan tajuk bola sepak. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ni. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kelas kita yang berikutnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua.